HPA herba penawar al-wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Jangan lupa like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita sekali lagi mengikuti program bersama dengan Pak Haji dalam mempelajari tentang tip-tip pengobatan, khususnya pengobatan sunnah Nabi SAW, pengobatan yang menggunakan herba-herba kita, ya. Kerana kita memang mempunyai biodiversity, ya. Biodiversity ni maksudnya hutan-hutan yang mempunyai khazanah-khazanahnya yang tinggi. Sayanglah kalau mereka tu tinggal di kawasan kita di Nusantara ni tapi tak mau ambil tahu tentang apa yang berada di kelilingnya. Jadi Pak Haji juga nak ucapkan tahniah, ya, bagi mereka yang telah mengikuti sampai hari ini, sampai waktu ini, ya, di mana alhamdulillah daripada program yang kita adakan, dua program, ya, iaitu pada waktu siang dan juga pada waktu malam ni, menampakkan ada sejumlah mereka yang istiqamah. Tahniah, ya, sebab kita mempunyai minat yang sama, iaitu ingin mengembangkan pengobatan herba ni sebagai salah satu daripada package kehidupan kita. Itu yang menarik, ya, menjadi package kehidupan kita. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Pak Haji nak membicarakan satu tajuk yang jarang sekali orang memperkatakan, iaitu racun yang tersembunyi. Ini satu yang cukup menarik ni. Bila kita katakan racun yang tersembunyi ni, racun apa yang tersembunyinya? Selalu orang kita santet lah. Selalu orang kita santet ke, santau ke, yang menyebabkan orang tu menjadi tidak dapat dibuktikan sebagainya. Baik. Pernah tak kita bertemu dengan kasus atau kes orang yang ketakutan? Tiba-tiba dia terjaga pada waktu malam dengan mimpinya yang buruk, kemudian dia rasa penuh dengan ketakutan, ya, kemudian dia gelisah, dan dia mendapat gangguan tidur lah. Gangguan tidur. Pernah tak kita pada perjalanan kali kasus-kasus ini, tetapi dia tersembunyi dan tidak diberikan perhatian, ya, sebab ini dikatakan hanya pada alam fikir saja, ini kerana dia fikirnya begini dan sebagainya, tetapi tidak, ya, tidak, dia benar ada kegelisahan itu, ada gangguan tidur itu, ada mimpi-mimpi yang buruk, dan bila dia terjaga dia rasa dalam ketakutan. Baik. Jadi cerita pasal ini dalam pengobatan ni sedikitlah Pak Haji ambilkan cerita pasal mimpi, ya, mimpi. Mimpi itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Mimpi. Satu, mimpi yang datang daripada akal dia sendiri, daripada diri orang tu sendiri. Yang kedua, mimpi yang datang pada syaitan. Dan yang ketiga, mimpi yang datang daripada Allah. Mimpi daripada Allah itu dipanggil ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah ini yakni mimpi yang benar. Jadi ada ilmu mentaksir mimpi, ya, ilmu mentaksir mimpi, ada sarjana muda. Jadi ada pendidikan S1 dalam pentaksiran mimpi di Arab Saudi, masya-Allah. Dan mimpi ini dia bukan meramal. Itu kena ingat. Ramal tidak boleh. Mimpi ada ilmunya, kerana satu daripada 46 wahyunya adalah mimpi, dalam bentuk mimpi. Jadi nak sebut kata mimpi itu boleh ditafsirkan. Yang tak boleh apa dah? Ramal. Ramal itu dia jadi syirik, tidak boleh. Misalnya apa? Misalnya kalau dia kata saya bermimpi pada malam tadi ada rama-rama putih terbang masuk ke rumah kita. Mimpinya begitu, dalam mimpi. Jadi maka boleh ditafsirkan.
apa sebagainya. Tetapi jika tiba-tiba satu hari bukan mimpi, benar, rama-rama masuk dalam rumah, kita menyebut kata inilah dia petanda orang akan datang ke rumah kita. Tidak boleh itu, kerana itu dalam bentuk ramalan. Jadi dekat itulah sebab itu pada bunyi burung tidak boleh, ya. Jadi oleh sebab itu Islam ini dia tidak mahu kita dalam bentuk ramalan, ya. Sebab itu dia kena membersihkan kalau kita masih lagi percaya kepada bentuk ramalan-ramalan tersebut. Itu yang pertama. Tetapi mimpi itu benar, ada mimpi-mimpi yang benar, Masya Allah, ya. Nanti kalau ada dalam satu kuliah Pak Haji buat tentang kuliah mimpi, Masya Allah. Tetapi yang hari ni punya kuliah, Pak Haji nak ceritakan macam mana orang tu dia selalu mimpi buruk. Dia bukan mimpi berbagai-bagai ni, tapi mimpi dia semua buruk. Macam halusinasi jugalah. Bangkit dia dalam keadaan ketakutan, kemudian dia jadi tubuh badannya jadi lemah. Baik, apa sebenarnya daripada permasalahan yang sebenar ni? Jadi kalau kita nak melihat dalam pengobatan kita, ini adalah disebabkan kerana satu permasalahan, iaitu racun yang tersembunyi. Ada racun yang tersembunyi di dalam tubuh badannya yang tak dapat dilihat. Jadi oleh sebab itu maka racun itu adalah dihasilkan daripada yang bernama parasit. Parasit ini kita panggil cacing lah, tapi dia ada nematod, dia adalah makhluk-makhluk halus juga, ya, makhluk-makhluk yang kadang-kadang kita tidak menjumpai sebabnya. Itu ada di antaranya. Dulu Pak Haji pernah berjumpa ada satu kasus seorang anak perempuan yang selalu muntah pada waktu malam, sakit perut, badannya menjadi semakin kurus. Tetapi apabila dicek, dia tidak mempunyai sebarang kesan, tidak ada masalahnya. Sakit ni bahagian jantung ini, tetapi bila dicek tidak ada sakit jantung. Jadi bila dibuat pengkajian, apakah dia punya penyakitnya, tapi makin hari makin kurus, dan dia menyebabkan dia sakit di bahagian perut ini. Masya Allah. Ini salah satunya ialah masalah cacing. Jadi oleh sebab itu maka pelajaran kita pada hari ini bagaimana kita untuk menghilangkan masalah cacing ini. Dan cacing ini kita dapat lihat lagi, yang pertama ialah pernafasannya berbau. Pernafasannya berbau ini kalau kita pergi cek, dia tidak ada apa-apa permasalahan di dalam pernafasannya, tetapi dia berbau. Kenapa? Itu adalah antaranya. Kemudian dia akan jadi IBS, Irritable Bowel Syndrome, iaitu dia jadi kembung. Dan kalau kita tengok di atas tapak tangan kita ni ada putih-putih yang banyak. Itu adalah masalah IBS, Irritable Bowel Syndrome ini. Dia menyebabkan orang tu sentiasa kembung. Apatah lagi, ya, bila dia ambil bagi setengah-setengah makanan itu mewujudkan masalah angin. Ini yang berlaku, ya, yang berlaku di depan kita, Masya Allah, yang selalu kita jumpa. Kemudian seterusnya, biasanya boleh jadi dia gemuk, boleh jadi dia kurus. Ada setengah-setengah cacing yang menyebabkan pertambahan selera makan, dia akan makan banyak. Dan ada setengah-setengah cacing ini, parasit ni menyebabkan hilangnya selera makan. Jadi berartinya ada orang yang ada gemuk dan ada orang yang jadi tersangat kurus. Itu adalah antaranya. Baik, kemudian dia ada hubungan dengan apa yang kita sebut sebagai semangat hidup. Orang tu jadi macam tak mau nak hidup segan mati tak mau, orang kata. Jadi semangat hidupnya hilang. Itu juga disebabkan kerana ada permasalahan di IBS, di Irritable Bowel Syndrome ini. Itu ada di antaranya, dan menyebabkan dia ada masalah kemurungan. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang dia seperti unsur kejiwaan.
murung, hilang semangat hidup, kemudian dia jadi gelisah pada waktu malam, mimpi yang buruk. Tengok dia seolah-olah seperti sifat penyakit kejiwaan, mental, tetapi sebenarnya dia datang daripada masalah cacing. Masya Allah. Baik, oleh sebab itu maka kita kena lihat bahawa cacing ini kebanyakannya dia berkembang di usus. Berkembang di usus. Jadi oleh sebab itu maka IBS tadi yang selalu kita tengok, kalau kita tengok di iridologi itu, kita akan nampak banyak lakuna-lakuna. Lakuna-lakuna itu menunjukkan ada permasalahan pocket bowel. Pocket bowel itu adalah irritable bowel syndrome. Jadi oleh sebab itulah maka kita akan lihat ada kantung-kantung di dekat usus besar tu, dia ada kantung-kantung. Kantung-kantung itulah yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang kita katakan masalah angin itu dan sebagainya. Masya Allah. Dan hampir lebih pada 300 jenis cacing yang ada dalam tubuh badan seseorang. Implikasinya besar sekali, boleh menyebabkan kematian. Sebab apa? Pak Haji mengatakan sakit cacing boleh menyebabkan kematian. Kematian yang lebih besar daripada virus corona COVID-19 ini. Lebih besar lagi. Sebab apa? Sebab daripada permasalahan ini dia akan menyebabkan penyakit kanser. Daripada masalah cacing dia menyebabkan sakit jantung. Daripada masalah cacing ini dia akan terjadi fibroid, terjadi cyst, dia akan terjadi ketumbuhan di dalam rahim. Dan daripada masalah ini juga yang menyebabkan ada masalah liver, hepatitis dan serangan liver yang menyebabkan liver itu menjadi mengeras dan sebagainya. Masya Allah. Jadi bukankah dia menyebabkan kedatangan penyakit-penyakit bahaya yang menyebabkan kematian? Jadi oleh sebab itu maka jangan sepelekan isu yang kita bincang kepada hari ini. InsyaAllah Pak Haji percaya kita semua bersiap untuk mendengar kuliah seterusnya, insya-Allah. Baik. Kemudian satu lagi perkara, dia selalu mengadu sakit kepala. Kalau kita dengar ada orang tu selalu mengadu, saya sakit kepala, saya sakit perut. Kemudian dia jadi diarrhea. Kadang-kadang jadi sembelit. Ini dia. Pertukaran di antara kadang-kadang diarrhea, kadang-kadang jadi sembelit pula. Sakitnya di kepala. Itu permasalahan cacing. Ya, tetapi yang jelas bila dia bercakap dia keluarkan bau. Itu yang cukup jelas. Masya-Allah. Bukan itu saja, dia juga menyebabkan sakit di sendi-sendi dan juga di otot. Ini adalah kerana ratusan ribu telur-telur cacing yang dihasilkan itu memberikan toksik kepada tubuh badan. Sebab itu kena dengar kuliah ini betul-betul bagaimana cara kita nak merawatnya. Dan boleh jadi juga ada jangkitan di UTI, urinary tract infection, dan boleh jadi prostat itu membengkak dengan sebab adanya cacing. Masya Allah. Jadi besar ni permasalahan cacing ini telah jadi satu spektrum besar yang perlu kita tahu, yang perlu kita ambil perhatian. Masya Allah. Kemudian seterusnya, kalau kita selalu dengar ada orang mengadu kata ovarinya bengkak. Setelah dites oleh doktor, mula-mula tak dapat jawapan apa-apa, tiba-tiba terdapat ada pembengkakan pada ovari. Ini masalah cacing. Masalah cacing yang kita kena ingat betul-betul. Dan kalau sudah jadi fibroid, jadi tumor pun juga daripada masalah cacing. Wah, kalau begitu orang perempuan paling banyak sekali menghadapi permasalahan sebegini. Baik, alhamdulillah. Dan yang lebih serius lagi, dia akan pergi meracun di ginjal, di buah pinggang. Terjadi juga pembengkakan di ginjal atau di buah pinggang ini. Masya Allah. Tetapi kalau anak-anak kecil, macam mana pula? Anak-anak kecil kita tahu, kadang-kadang dia tak mau membesar, tetapi kalau dia banyak jerawat, kalau banyak jerawat itu salah satu daripada simptom adanya daripada masalah cacing. Maka salah satu lagi masalah
cacing yang Pak Haji nak bagi tahu, dan istilah yang paling mudah sekali ialah penyakit resdung atau sinusitis. Jadi kalau orang yang ada resdung, orang yang ada sinusitis itu, dia adalah ada masalah cacing. Jadi rawat dia dengan cara rawatan cacing. Jangan hanya kita merawat dalam persoalan-persoalan untuk cari bahan anti alergik saja. Kita ambil vitamin C, tak mau dia. Ya, ada seriawan dekat mulut ini. Itu adalah salah satu daripada tanda-tanda resdung, sinusitis. Apa lagi tanda-tandanya? Nafas berbau, bersin pada waktu pagi, hingus keluar, ada jerawat banyak. Kemudian ada ada nanah di paranasal, lopak-lopak ini, gatal-gatal mata. Kemudian apa lagi ya? Rambut gugur. Ini masalah cacing semua ni. Rambut gugur, kemudian jadi flat hitam dekat sini. Ini flat hitam itu masalah hati. Hati sebab apa? Masalah cacing. Begitu juga ada ruam-ruam di belakang ini, itu juga masalah daripada masalah cacing. Sembelit masalah cacing. Buasir masalah cacing. Itu semua kita kenali simptom-simptom. Rosak kita punya kuku, masalah cacing. Sakit sendi, gigi juga sering sakit gigi, masalah resdung, masalah cacing. Baik, nah sekarang Pak Haji nak buat satu kesimpulan awal supaya kita mudah membincangkannya, iaitu sakit resdung atau sinusitis itu berasal daripada masalah cacing. Baik. Bukankah resdung itu berasal daripada alergik pemakanan? Alergik seafood, alergik kepada bulu, alergik kepada cuaca, kepada bulu kucing, kepada debu, ataupun alergik kepada ubat-ubatan. Di mana letaknya cacing tersebut? Ya, betul. Sebahagiannya ialah kerana alergik ataupun alahan dengan bahan-bahan yang tertentu. Tetapi kebanyakannya adalah kerana masalah cacing. Oleh sebab itu resdung sukar untuk diobati, tetapi bila kita merawat menggunakan kaedah perawatan untuk cacing, dengan sendirinya resdung akan sembuh dengan izin Allah. Ini adalah satu yang cukup menarik. Jadi sebab itu nanti kita akan belajar lagi, kita akan mendalami lagi bagaimana perawatan resdung yang ada kaitan dengan cacing. Apa dia? Antaranya ya yang kita kena bincangkan nanti insya-Allah. Dan mata berair. Itu memang betul lah. Orang yang ada resdung tu apa? Mata berair. Orang yang ada resdung tu beringus, discharge, keputihan. Itu kan ada tanda-tanda resdung. Jadi macam mana caranya itu kita nak merawatnya? Baik. Ini menjadi semakin menarik ni. Berartinya kalau orang tu mimpi buruk, beri ubat untuk sinusitis. Sinusitis kita lah, iaitu Cocinium Plus. Cocinium Plus atau menggunakan akar kuning. Ya, atau menggunakan kunyit. Tetapi yang paling kuat yang Pak Haji keluarkan ialah Cocinium Plus. Cocinium Plus ini ialah percampuran di antara, yang pertama ialah akar kuning, yang kedua menggunakan daripada pokok Nepenthes, yang ketiga ataupun pokok kantung semar, yang ketiga menggunakan sendayan. Jadi yang keempatnya kita menggunakan pokok sarang semut. Masya Allah ya. Percampuran kesemuanya ini adalah tujuan untuk membunuh cacing. Bila cacing dah hilang, sinusitis ini akan sembuh dengan izin Allah. Baik. Sinusitis ini kalau orang tu serius, dia selalu akan jadi fibroid kalau orang tu perempuan. Bukan jadi fibroid, kista. Jadi sebab itu kalau kita nak merawat seseorang, petandanya kita lihat kepada adakah dia mempunyai 10 petanda sinusitis.
Apa dia 10 itu? Pak Haji ulangkan sekali lagi ya. Yang pertama, pernafasan berbau. Yang kedua, sakit gigi. Yang ketiga, bersin pada waktu pagi. Yang keempat, jadi hingus berterusan. Yang kelima, dia jadi polip dalam hidung. Yang keenam, dia akan jadi mata berair. Yang ketujuh, mata menjadi gatal. Yang ke-8, boleh jadi polip dalam telinga. Yang ke-9, boleh jadi rambut dia gugur dan ketombe. Yang ke-10, ada ruam-ruam di badannya. Tetapi yang lebih serius lagi, dia sembelit. Lebih serius lagi, dia jadi buasir. Itu yang lebih serius lagi. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita tengok saja begitu, maka rawatannya ialah dengan rawatan untuk sinusitis, iaitu memberikan Cocinium Plus. Itu di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan. Masya Allah. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan ini lagi, bahawa gangguan daripada resedung atau masalah cacing ini menyebabkan orang tu asma. Gangguan pernafasan. Jadi dia asma ini, kalau kita nak rawat orang yang ada penyakit asma, bapa, ibu, tuan, puan, rawatlah dengan menggunakan Cocinium Plus. Jadi selepas ini, jangan ada orang bertanya kepada Pak Haji, kenapa harus gunakan Cocinium Plus? Orang tu ada asma. Jangan tanya begitu, sebab dia adalah untuk membunuh cacing, untuk keluarkan cacing tersebut. Masya Allah. Jadi sebab itu, apakah alergi itu adalah kerana masalah cacing? Mungkin ada orang bertanya, Pak Haji macam tu. Kalau gitulah Pak Haji, boleh kita katakan alergi itu adalah sebahagian pada tanda-tanda ada cacing? Benar. Alergi dengan sesuatu itu salah satu pada tubuh badan kita itu, kerana sistem imun yang ada pada tubuh badan kita itu semuanya jatuh kerana adanya cacing. Telur-telur cacing ini menyebabkan sistem immunity kita itu dia tidak lagi berfungsi. Jadi sebab itu, bila sistem imun itu tidak berfungsi, maka sel-sel kita terdedah dengan untuk jadi masalah penyakit kanser dan sebagainya. Itu yang harus kita faham, insya-Allah. Dan dia diikuti dengan gangguan pencernaan. Ini sangat penting. Ya, gangguan pencernaan yang Pak Haji sebutkan, masalah angin. Orang tu kata angin bunyi kadang-kadang di perut, dan juga sebagainya. Dan salah satu lagi yang agak istimewa, kita tengok agak sikit berbeza lah, iaitu ketika dia tidur malam, sesetengahnya dia bunyi gigi ni. Dia panggil, dia akan bergeser gigi dia. Kalau bergeser giginya itu petandanya cacing, keracunan yang tersembunyi. Jadi bergeser gigi itu selalunya orang kata, dia geser gigi kerana masalah pemikirannya berat. Biasanya anak-anak lah, itu cacing harus difahami. Jadi oleh kerana kita tidak mendalami, kita anggap kata ini anak-anak mimpi ke sebagainya. Ya, anak tu pun beritahu dia mimpi buruk sebagainya. Sebenarnya cacing. Ya. Dan cacing ni ada banyak jenis. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang betul-betul pun ada. Jadi dia termasuk daripada berbagai jenis cacing. Okey. Kemudian seterusnya, kalau kita belajar dalam dunia pengobatan, bahawa penyakit itu kebanyakan berpunca daripada usus yang tersembelit, kita panggil congested colon. Kolon itu, usus besar itu susah nak buang air besar. Sebab apa? Sebab cacing. Sembelit itu juga didatangkan oleh masalah cacing. Masya Allah, sembelit, kemudian dia jadi ambayan, ya, dia jadi buasir, kemudian dia jadi masalah angin. Itu kesemua daripada cacing. Dari mana kita dapat cacing yang banyak sangat begini ni? Daripada buah-buahan, sayur-sayuran, air yang kita minum, apa juga yang kita berjalan juga di atas tanah tu. Cacing ini berada di keliling kita.
Kalau kita bercakap tentang virus, kita bercakap tentang bakteria, cacing pun macam tu juga. Dia ada di keliling kita dan cacing ini banyak yang menyebabkan banyak kesakitan dan orang tak sedar ya bahawa penyakit-penyakit kronis itu berasal daripada faktor cacing. Sebab itu jika kita mengeluarkan kenyataan orang sembelit menyebabkan kematian, berartinya daripada sembelit itu mendatangkan pelbagai permasalahan. Sembelit itu adalah masalah cacing. Hampir 70% ya penyakit-penyakit itu datang daripada masalah cacing. Kita tak faham ya bila kita kata tentang usus. Usus itu penting kita jaga, kita tak faham. Kita ingat usus itu kerana berlakunya pelengketan, tinja tak mau keluar, peristalsisnya tidak berlaku, ataupun ada kurangnya enzim, tapi kita tak tahu kata dia adalah masalah cacing. Dan orang yang ada masalah cacing ni dia selalu sakit kepala dan sakit perut. Jadi kalau sakit kepala, sakit perut, cacing. Wah, kalau gitu banyak ya. Jadi cara kita memahami itu dengan memudahkan saja kita dengan bagi satu herba yang kita namakan Cocinium Plus, dengan cepat dia akan sembuh dengan izin Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ingat tak kuliah sebelum ni Pak Haji selalu menyebutkan bagaimana nak tengok dia punya permasalahan di usus kita bagus atau tidak, kita tengok pada rambut. Kalau cacing itu banyak di usus, rambut gugur dan boleh menyebabkan juga disereksi bagi lelaki. Ini adalah sebahagian daripada kesannya cacing. Mulut berbau dan diikuti dengan masalah disereksi. Jadi oleh sebab itu maka kita kena mencari satu solusi untuk masalah cacing ini. Masya Allah ya, menjadi semakin menarik. Baik, begitu juga dia boleh menyebabkan orang itu orang itu menjadi obes yang tidak mau turun. Dia cuba makan herba tak mau turun. Ya, kita faham ya bahawa dalam pelajaran kita yang lepas kita mengatakan bahawa dia adalah kerana fatty liver, betul. Tetapi selain daripada fatty liver, tetapi fungsi hati itu telah terkontaminasi dengan racun daripada telur-telur cacing. Itu yang sebenarnya. Jadi dia akan jadi obes. Obes tu cara dia nak hilangkan kena ambil ubat cacing. Dan setengah pula orang itu dia jadi kurus, sangat-sangat kurus. Juga permasalahan daripada masalah cacing. Jadi oleh sebab itu ya, kalau biasanya orang akan sebut kita mesti bagikan penyakit ni banyak, kita bagi antibiotik. Pak Haji nak sebut dalam Cocinium Plus itu terdapat antibiotik yang sangat-sangat bagus yang dikenali sebagai tetracycline. Ini telah pun Pak Haji terangkan dalam kuliah yang lepas. Cuma Pak Haji nak tegaskan bahawa tetracycline ini adalah antibiotik yang doktor saja boleh prescribe. Doktor saja yang boleh bagi, kita tak boleh bagi. Ya, dia adalah antibiotik spektrum luas. Ya, tetapi di dalam Cocinium Plus ini dia ada antibiotik tetracycline daripada tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, Masya Allah. Masa Pak Haji keluarkan produk ini dan membuat test di lab, beberapa lab, pengkaji-pengkaji terkejut. 2-3 lab besar ya, lab itu tempat laboratorium ya. Di mana lab ini mereka terkejut. Mereka kata, kenapa masukkan bahan kimia? Sebab apa? Sebab kami mendapati ada antibiotik yang kuat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih dengan penemuan Pak Haji dengan Profesor Dr. Ahmad yang dulu menjadi dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan kalau tak salah Pak Haji. Dulu ni lama dah ni ceritanya. Beliau itu satu hari telah datang ke kantor Pak Haji di Perlis. Ya. Katanya dia lihat bahawa di sini ada satu pabrik herba yang dibuat, ada GMP. Dia kata
saya nak tanya, ada tak di dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh HPA ni, HPA ni yang menggunakan Nepenthes? Nepenthes ni iaitu kantor semar atau periuk kera. Jadi Pak Haji jawab, ya ada. Di dalam produk kita namanya Cosinium Plus. Tahun itu tahun 1997. Pak Haji pada ketika itu pabrik kita masih lagi duduk di Kuala Perlis dalam persiapan nak pindah ke Jejawi. Beliau telah datang ke situ dan dia kata di dalam penelitian saya bahawa dia adalah satu herba yang sangat baik untuk penyakit leukemia. Apa tu? Pokok Nepenthes ini baik untuk leukemia. Leukemia tu apa? Kanser. Masya Allah, Pak Haji sebutkan bahawa kami merawat orang leukemia dengan menggunakan pohon ini plus dengan kulat susu harimau. Jadi Cosinium Plus itu kita gunakan untuk penyakit kanser. Masya Allah, tak ramai orang tahu ni. Tetapi kanser yang berusul daripada masalah cacing. Aneh sikit ilmu Pak Haji hari ni ya. Mungkin kalau kita baru dengar ni susah nak terima juga. Tak mengapa, lama-lama boleh terima lah. Yang penting sembuh. Tetapi secara teorinya begitu. Ya, jadi alhamdulillah Nepenthes ini digunakan untuk leukemia. Nepenthes ini salah satu sebagai yang kita masuk itu. Bapa ibu sekalian, Nepenthes ini ada berapa jenis? Lebih pada 82 jenis. Nepenthes. Dalam banyak-banyak tu ada satu yang selalunya Pak Haji guna. Satu saja. Yang lain-lain tu kita tak berani guna sebab ada Nepenthes yang beracun. Itu adalah di antaranya, ya, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita juga lihat bahawa orang yang ada masalah cacing ini dia anemia, dia jadi kurang darah. Kita bagikan dengan apa? Bagi dengan Cosinium Plus. Jadi Pak Haji nak bagi tahu bahawa produk Cosinium Plus itu adalah 10 ranking produk terlaris Pak Haji. Sebab bagi mereka yang dahulu, mereka akan menggunakan Cosinium Plus. Maka tahu kata dia adalah spektrum luas. Anak-anak demam diberikan Cosinium Plus. Anak-anak flu diberikan Cosinium Plus. Anak-anak yang batuk diberikan Cosinium Plus. Anak-anak yang mempunyai permasalahan pada anak-anak 5 tahun ke bawah dia berikan Cosinium Plus. Masya Allah. Begitu juga diberikan kepada orang tua-tua. Ada satu kasus yang Pak Haji lihat di hospital. Dia tabrakan, patah tulangnya itu disambung balik dengan besi ya, digunakan nut itu, sambung besi itu, jahit balik. Bila dia buka, sesudah berapa lama dia buka, tetapi masih menanah. Tidak tercantum. Jahit lagi. Berapa lama buka lagi, masih berdanah. Jadi alhamdulillah pada hari tersebut Pak Haji pergi ziarah pesakit tersebut. Pak Haji kata insya-Allah Pak Haji bekalkan kepada dia Cosinium Plus. Alhamdulillah Cosinium Plus ini akhirnya selang seminggu kemudian kering, dia sudah mula kering. Itu yang Pak Haji sebutkan bahawa terdapat satu ubat antibiotik yang sangat baik di dalam Cosinium Plus. Cosinium Plus ini boleh menggantikan antibiotik bagi antibiotik seluruh dunia medis yang digunakan. Ingat tak apa yang Pak Haji sebutkan? Bahawa doktor itu kebanyakan sakit bagi antibiotik. Kebanyakan sakit, antibiotik. Sakit perut, antibiotik. Sakit kepala, antibiotik. Sakit sesemak, antibiotik. Nah, kalau begitu, antibiotik ni adalah penggunaan terbesar dalam dunia medis pengobatan moden. Maka Cosinium Plus menggantikannya, insya-Allah. Okey, kita berhenti sebentar untuk mendengar iklan dan melihat iklan yang telah disediakan. Silakan.
Alhamdulillah, bersyukur. Kita sambung lagi ya tentang perbincangan yang menarik ini. Tadi telah Pak Haji sebut bahawa terdapat 300 jenis cacing yang ada dalam tubuh badan manusia ni. Bukan seekor. Bukan seekor tu maksudnya begitu. Bukan satu jenis. 300 jenis. Yang mendatangkan permasalahan kepada serangan jantung juga. Jadi oleh sebab itulah maka apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, kalaulah dalam perawatan-perawatan lain telah kita cuba tapi tak mau sembuh, maka cubalah dengan kaedah pemikiran kita bahawa penyebab utamanya adalah daripada masalah cacing. Masya Allah. Baik, di sini Pak Haji nak bagi beberapa contoh kesan daripada jenis-jenis cacing yang ada. Yang pertama dia panggil askalasis. Askalasis ini dia menyebabkan salah satunya ialah orang tu selalu akan jadi ketakutan, gelisah. Jadi kalau malam hari dia ketakutan, dia gelisah dan diikuti dengan mimpi buruk. Tengok, cacing itu menyebabkan keracunan yang menyebabkan berlakunya gangguan tidur seseorang. Itu ada antara. Dan dia selalu pening dan sakit perut. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, ya, dia mengadu, dia kata dia pening. Dia kata, Pak Haji, aku pening, dia kata. Sakit perut kadang-kadang aku pening. Soalan dia, mimpi buruk tak? Kan jauh tu beza ya antara sakit perut dengan pening. Tanya pasal mimpi, orang tu pun aneh. Betul ke Pak Haji ni? Tanya pula soalan pasal mimpi. Mimpi buruk tak? Gelisah tak tidur pada sebelah malam? Kemudian bila bangun tengah malam rasa ketakutan tak? Dia akan sebut, oh betul Pak Haji, betul. Itu yang saya rasakan. Yang itulah yang banyak kadang-kadang jadi fitnah. Ni kamu ni kena buatan orang. Ya, kena saka keturunan kamu. Banyak yang jadi masalah. Semak sebenarnya ialah cacing. Tapi kerana kita tak belajar, kita menyalahkan. Sebab pergi cek di hospital tidak ada. Itu yang menyebabkan dia akan pergi cari kepada pengobatan lain tu. Dia pergi jumpa dengan doktor. Doktor kata jantung kamu tak ada apa-apa, elok saja. Dia kata saya sakit belah kiri. Tengok. Kemudian apa dia? Saya selalu mimpi buruk-buruk. Jadi doktor kata, apakah kamu percaya dengan black magic? Itu doktor pula. Hak tu doktor pula. Adakah kamu percaya dengan black magic? Doktor tu pun terkontaminasi. Bahawa dia kata, pergi balik kampung cari ubat untuk orang santet. Habislah. Doktor yang patut membawa sebuah pembaharuan, pemikiran itu, bawa orang tu kepada satu perkara. Pasal apa? Doktor cari sebab tidak jumpa. Sebenarnya cacing. Itu yang pertama. Kita tengok pula kalau dia cacing yang selalu orang sebut cacing pinworm. Ya, pinworm ini banyak ni. Gangguan tidur. Ya, kurang selera makan, dan juga dia boleh menyebabkan kegatalan di anus dan dia boleh jadi ketakutan. Jadi takut. Anak-anak ni kadang-kadang dia takut, dia peluk mak dia kata aku takut, mimpi takut, peluk mak dia. Mak dia pun takut juga. Bagi tahu dekat ayah dia lagi takut. Mak tu lebih berani sikit pada ayah lagi takut. Aku dah kata dah, kita kena pindah rumah ni, keras apa lah, rumah batu keras. Cacing yang banyak dekat situ. Apa pula rumah pula jauh pasal cacing. Nak pergi cerita pasal rumah tu keras. Aku dah pergi dah jumpa ustaz dah kata dah tempat ni memang tempat keras. Ustaz tu pun ya. Jadi ya begitu. Jadi itu adalah antaranya. Jadi itu baik. Begitu juga kalau kita lihat bahawa orang yang ada cacing pita, selalu kita dengar cacing pita ni. Apa dia? Cacing dia pula dia akan jadi mencret, diarrhea. Itu dia. Kemudian dia
Beza pula. Dia ni meningkatkan selera makan pula. Nak makan saja. Ni pun cacing juga. Jadi kalau kita katakan dia hilang selera makan, cacing. Kalau dia meningkat selera makan, apa? Cacing juga. Ada dua jenis cacing. Cacing suka makan dengan cacing tak suka makan. Jadi ada dua jenis cacing, dua perangai cacing ini yang dibawa oleh perumahnya, iaitu manusia. Masya Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak simpulkan, salah satunya ialah menggunakan akar kunin. Selain kita gunakan Nepenthes. Jadi kalau akar kunin ni, kalau di Indonesia ada produk kita ada No Cancer Lagi, NCL. Di Malaysia ada NCL, No Cancer Lagi, iaitu akar kunin. Sebab apa? Sebab berlakunya kanser kerana masalah cacing. Berlakunya gangguan di hati, di liver. Tengok ya. Akar kunin untuk liver, untuk hati. Kalau hati bermasalah, mata jadi kuning, kulit jadi kuning. Jadi guna ubatnya akar kunin. Jadi akar kunin ini menyebabkan kanser di hati ini juga boleh diubatkan dengan menggunakan No Cancer Lagi, akar kunin. Di sini ada, di Indonesia ada. Dia adalah untuk membunuh cacing. Sebab permasalahan di liver itu adalah kerana permasalahan di cacing. Jadi begitu juga orang yang ada masalah jantung. Apakah ubat jantung yang terbaik? Ubat jantung yang terbaik ialah ubat cacing. Aneh. Jawapan ni aneh. Kalau dulunya betul lah boleh diterima. Pak Haji mengatakan ubat jantung terbaik ialah minyak zaitun. Boleh terima. Sebab ada omega 3 yang dekat situ. Dia ada oli asidnya dekat situ. Minyak ubat jantung boleh kita menggunakan daripada bawang putih. Boleh terima. Sebab apa? Sebab dia ada disemai galik soal itu. Dia ada alisin. Boleh terima. Tapi kali ni Pak Haji bagi satu statement baru. Orang yang ada masalah jantung bagi ubat cacing. Bapa, ibu, tuan, puan, para doktor yang melihat ini, kita mengkaji sama-sama. Kita mengkaji sama-sama bahawa serangan keracunan daripada ratusan ribu telur-telur cacing ini menghasilkan satu keracunan di jantung. Masya Allah. Itu yang ingin Pak Haji sebutkan. Begitu juga dia ada serangan di bahagian kepala, di bahagian otak. Ya, yang boleh menyebabkan gangguan saraf. Jadi orang yang ada masalah saraf boleh jadi tak dia ada masalah cacing. Sebab itu apa yang Pak Haji sebut, kalau sakit perut jangan sepelekan. Mungkin sakit perut itu kerana ada masalah di jantung. Ya. Kalau kita mencret, jangan sepelekan. Mungkin ada masalah di jantung. Sakit perut, ada masalah di jantung, itu menandakan cacing. Begitu juga dengan batuk. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang sakit jantung ini, kalau kita ikuti daripada program Pak Haji akan bagi pelawas. Kenapa Pak Haji bagi pelawas? Biasanya kalau bagi pelawas itu, dia bersihkan usus. Sebab di usus itulah tempat bersarangnya cacing. Bila cacing itu boleh dikeluarkan, maka kita akan mengurangi tekanan di jantung. Apakah ini sama dengan pandangan daripada Dr. Bernard Jensen, iridologi, yang mengatakan bahawa 80% itu bermula daripada usus yang tersumbat? Boleh jadi. Cumanya kita lebih awal lagi, sebab kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, bahawa punca penyakit itu dasar ataupun tempat penyakit itu ialah dekat perut. Perut itu termasuk daripada lambung sampai ke usus. Itu yang nak didefinisikan. Ya. Jadi itu adalah antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa
orang yang ada penyakit resedung, ya, orang yang ada penyakit resedung dengan simptom-simptom yang Pak Haji tunjukkan itu tadi, dia juga selalunya kalau Pak Haji gunakan untuk masa dulu, masa lepas, ya, kita jadikan dia itu sebagai satu bahan art of healing. Kalau kita nak ubat orang, kita berikan itu. Ada dua herba yang kita akan dahulu. Kita akan mensinergikan, sama ada syak katilak ataupun daripada ubat resedung. Cocinium Plus. Selalunya kalau Pak Haji bagi Cocinium Plus, cepat sekali. Kalau anak-anak tu demam, bagi Cocinium Plus. Bagi 6 kapsul saja, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dan itu adalah herba yang awal-awal dikeluarkan oleh HPA. Herba awal dulu. Ada ubat resedung, ya, ada menawan kasih. Itu ubat-ubat kita yang awal dulu. Dan ubat resedung kita ini yang terlaris. Sebab apa? Sebab orang makan untuk semua penyakit. Allahu Akbar. Makan untuk semua penyakit. Jadi kalau begitu, bagi mereka yang menekuni di dalam bidang pengobatan herba, jadikan ini sebagai salah satu herba utama dalam perawatan. Apa-apa juga sakit, kita berikan itu terlebih dulu. Baik, macam mana kalau sakit itu seperti perempuan misalnya, kedatangan bulannya yang tak betul. Kadang-kadang 1 bulan tak datang bulan. Bulan depan pun tak datang. Kadang-kadang sampai 6 bulan tak datang. Pernah dia kata dia hamil, tak hamil, tapi tak datang. Tak datang ada berbagai sebab. Yang pertama, dia anemia, kurang darah. Kalau kurang darah, macam mana nak datang darah? Darah tak ada. Kurang darah. Yang kedua, kurang darah tu sebab apa? Sebab masalah cacing. Masalah cacing. Selalunya dia akan ada penyakit keputihan yang teruk penyakit keputihan. Ya, bukan hanya keluar keputihan, berbau lagi dan sebagainya. Sebab apa tu? Itu cacing. Masalah cacing. Jadi tak perlu kita gunakan ubat-ubat pencuci yang lain yang ada bahan kimia, nanti akan membunuh bakteria-bakteria yang bagus. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka pengambilan ubat cacing ini, Cocinium Plus ini, no cancer lagi, NCL ini adalah untuk nak menghidupkan microflora. Tetapi yang mana yang lebih berkesan? Cocinium Plus. Baik. Bagaimana kalau kami tidak ada Cocinium Plus? Antirat. Antirat juga boleh digunakan untuk ubat cacing. Ya, kita ambilkan Antirex, kita gunakan, dia juga adalah untuk membuang kotoran-kotoran di usus. Kotoran-kotoran di usus. Ini sangat-sangat penting. Masya Allah. Baik. Apakah Pak Haji nak mengatakan bahawa kesemua penyakit yang ada, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung, penyakit-penyakit yang lain, semua itu harus diberikan dengan Cocinium Plus sebagai pelengkapnya? Apakah Pak Haji nak bawa kepada kefahaman begitu? Benar. Itulah dia kefahaman dia. Itulah yang Pak Haji sebut, kata pengobatan ini bukan hanya membaca buku dan menghafal nama-nama herba dan petua-petua nak digunakan, tetapi pengobatan ialah pengalaman, experience. Sebab tu di negeri China yang menerokai dalam bidang pengobatan herba ini, di India, seorang yang boleh mengajar seseorang itu, dia mesti mempunyai pengalaman pengobatan selama 20 tahun. Bidang herba saja, pengkhususan pembelajarannya ialah 7 tahun. Dan bagi seorang doktor yang telah keluar dalam ilmu kedoktoran alopati, wajib pada mereka belajar setahun tentang pengobatan herba. Jadi oleh sebab itu herbanya berkembang. Tetapi kalau kita di sini, banyak orang yang memusuhi apa yang mereka tidak tahu.
Jadi mereka melihat bahawa ini ada satu ilmu yang telah ketinggalan. Ilmu yang tidak ada dasar-dasar sainsnya. Malang sekali. Kalau itulah alasan, itu yang diberikan, ini adalah merupakan suatu yang Pak Haji sebut satu permasalahan yang merugikan semua umat. Rugi. Sebab apa? Sebab khasiat pengobatan yang tinggi itu tak dilihat oleh orang. Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya Pak Haji nak sebutkan lagi tentang resedung ini. Resedung ini dia juga menyebabkan permasalahan di kalsium. Gigi rosak. Gigi serpih. Serpih itu pecah-pecah. Yang kedua, kuku rosak. Kuku bukan hanya kuku tangan, kadang-kadang di kuku bahagian kaki itu dia seperti dimakan air lah kita kata. Bahasa Malaysia panggil cagu. Dan rambut gugur. Gatal-gatal lagi kepala. Gatal-gatal kepala. Kesemuanya ini cacing. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat dengan cara serius. Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi bahawa orang yang ada resedung ini dia sama juga macam masalah COVID-19. Hampir sama simptom dia. Ya. Jika dia jadi semakin serius. Yang pertama apa dia? Sakit tekak. Yang kedua apa dia? Asma. Yang ketiga dia apa dia? Yang ketiga dia boleh jadi batuk, sakit perut. Cuma dia tak masuk ke stage yang serius saja. Jadi oleh sebab itu maka bismillah bagi mereka yang ada Cocinium Plus, gunakan untuk mereka yang ada simptom-simptom awal seperti COVID-19 boleh digunakan kerana dia adalah antibiotik yang terbaik insya-Allah. Baik, pada hari ini juga insya-Allah Pak Haji ambilkan sedikit waktu ini untuk mengumumkan cabutan bertuah bagi mereka yang banyak untuk like, untuk share, untuk komen di dalam Facebook kita. Alhamdulillah, syukur. Di Malaysia ada 3 orang yang ingin Pak Haji umumkan, iaitu Puteri Syuhada. Alhamdulillah, tahniah Puteri Syuhada, minta supaya claim dengan admin kita insya-Allah yang mengikuti program ini yang kena Puteri Syuhada ataupun Puteri Syuhada juga sedang menyaksikan ya. Yang kedua ialah Kak Amimah Kasan kita. Dulu pun kalau tak salah Pak Haji dah umumkan ni, tetapi orang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya inilah dia. Pada hari ini yang betul. Yang hari itu salah. Minta maaf banyak-banyak. Kemudian yang ketiga ialah Nur Aliza Omar. Masya Allah, tahniah pada Puan Nur Aliza Omar. InsyaAllah jangan lupa kalau dah dapat hadiah pun like lagi lah, share dan komen lagi. Jangan aku dah dapat hadiah sudahlah. Kita buatkan ikhlas. Satu pekerjaan lakukan dengan ikhlas yang tinggi. Kalaupun Pak Haji tak bagi hadiah-hadiah ni, kami tetap like, share dan komen. Itu betul. Itu ikhlas, betul-betul lah ikhlas itu. Kemudian bagi di Indonesia pula, Yulia Umu Syafiah. Ni memang betul lah aktif Pak Haji selalu nampak ni. Yulia Umu Syafiah ni, alhamdulillah, tahniah, apa khabar ibu hari ni? Tahniah, terima kasih Pak Haji atas kebersamaan ini. Dan Jamaluddin Al-Bindawi. Oh, betul. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Jamaluddin. Ya, teruskan lagi ya, share, komen dan like kita. Dan Rahmawati. Rahmawati. Jadi bagi mereka yang merasakan mereka ni like, share dan komen yang banyak nama Pak Haji sebut ni, ada Rahmawati di Indonesia Pak Haji. Ada ribu. Ada puluhan ribu Rahmawati. Yang mana satu? Yang rasa dia banyak like, banyak share. Dia dekat Facebook kita, kalau nama Rahmawati tak tengok Facebook Pak Haji pun, itu bukan Rahmawati tu. Ya, ini bukan cabutan bertuah tu. Ini bukan. Base kepada yang banyak untuk like, share dan komen. Jadi boleh
tuntutan kepada bahagian admin. Baik, masya-Allah. Satu lagi yang menarik ada tadi Pak Haji sebut ialah tentang UTI. Urinary tract infection, jangkitan di saluran kencing. Termasuk prostat. Cara nak menghilangkan prostat, kita ubat cacing. Allahu Akbar. Prostat ni kan radang Pak Haji. Radang prostat. Macam mana pula nak guna ubat cacing? Jangan bincang dengan orang yang tak ikut kuliah kita. Sebab mereka harus faham doktrin kita. Doktrin herba. Doktrin herba ini beza dengan doktrin-doktrin yang lain. Nanti orang kata ini faktor hormon. Ya, faktor hormon. Mungkin betul juga daripada masalah cacing yang infek kepada faktor hormon. Itu yang mesti kita ingat. Kemudian UTI ni kencing kotor. Kencing kotor. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah hamil 7 bulan ke atas pergi test ada kencing kotor, kita ambil, insya-Allah. Ya, dia akan cepat untuk mengelakkan jangkitan dekat mana? Jangkitan di buah pinggang. Mula-mula tu dia akan jadi kencing kotor. Sebab apa? Ada jangkitan kuman. Jangkitan kuman itu masuk, dia akan efek ke ginjal. Begitu juga yang ada dekat gigi kita, dia akan masuk dan akhirnya menyerang di jantung. Jadi sebab itu maka kita makan herba, kita ambil herba, minum herba, Cocinium Plus ini, masya-Allah. Dan kalau tak ada Cocinium Plus, NCL, no cancer lagi. Kalau tak ada NCL, ambil anti-rex. Itu adalah herba-herba yang sangat baik yang kita gunakan khususnya untuk perawatan ini. Baik, jika begitu banyak sekali lah. Bolehlah bagi mereka yang telah mencoba pada pengobatan-pengobatan yang lain tak sembuh. Saya dah guna herba ni dah lama dah Pak Haji tak sembuh. Ya, saya dah guna herba ni lama dah tak sembuh. Jangan lupa menggunakan Cocinium Plus atau NCL ataupun anti-rat. Tetapi yang paling atas sekali, yang paling hebat sekali adalah Cocinium Plus. Itu adalah antaranya. Masya-Allah. Baik, kemudian pula kita selalu lihat bahawa orang yang ada masalah cacing ni, dia seperti mana yang Pak Haji sebut, iaitu sistem imun dia rendah, dia mudah sakit. Kalau kita tengok atas tapak tangan ni, dia cengkung ke dalam ni, bahagian tengah ni cukup dalam, dia ni sakit saja, sekejap-kejap sakit. Masalah apa tu? Cacing. Ya. Jadi oleh sebab itu bagi mereka yang sakit-sakit ini, apa yang kita kata sakit ni ialah kerana apa? Kerana sistem imunnya itu sudah tidak berfungsi lagi, yang tidak kuat lagi. Itu adalah di antaranya. Masya Allah. Dan begitu juga dia boleh menyebabkan orang itu cepat marah. Dan boleh bertukar jadi murung, anxiety. Itu masalah hormon. Malah kita lihat bagaimana dia sudah mula pergi ke saraf dan sudah pergi ke hormon. Masya Allah. Ya, bila kita sebut pasal saraf itu, kita fahamlah. Tetapi macam mana dia boleh masuk ke sistem hormon? Ya, dia mengganggu sampai ke sistem hormon. Itulah keracunan daripada cacing. Yang kalau nak kita berikan percentage 80% orang mati kerana cacing, lebih ramai daripada COVID-19. Jadi bukanlah maksudnya kita tak hiraukan tentang COVID-19 ini, tidak, tetapi masalah cacing tu Pak Haji nak sebut, ya. Jadi oleh sebab itu pastikan sayur-sayuran yang kita beli itu mestilah kita rebus dulu. Ya, kita rebus dulu, kita kukus dulu, kita panas-panas dulu. Kalau banyak mengambil yang fresh itu pun banyak cacingnya kat situ. Begitu juga dengan daging yang kita beli, yang banyak cacing di situ. Macam mana kita nak keluarkan dia? Ya, jadi masaknya mesti masak betul-betul. Ya, dan juga daripada kebersihan air yang kita nak minum, tangan dibasuhkan betul-betul, sebab banyak faktor-faktor cacing yang berada di keliling kita.
Jadi oleh sebab itu, kalau kita tak ambil langkah-langkah begini, maka nampaknya kita terdedah dengan pelbagai jenis penyakit-penyakit yang didasarkan kerana masalah cacing. Baik, kesimpulan yang Pak Ji nak buat ialah yang pertama, jumpa orang, gigi dia berbunyi, tidur malam. Yang kedua, mimpi buruk. Yang ketiga, bau mulut. Yang keempat, ada asma. Yang kelima, jantung. Yang keenam, ada cepat marah, kadang-kadang marah. Yang ketujuh, masalah saraf. Yang seterusnya, masalah hormon. Yang seterusnya, ketumbuhan, kanser di ovari atau ketumbuhan sis, fibroid dan juga sebagainya, termasuk prostat. Yang seterusnya menyebabkan berlakunya penyakit kulit, jerawat, flek hitam dan juga menyebabkan berlakunya buasir. Dan ini juga akan menyebabkan sakit kepala selalu, sakit sendi. Begitu juga akan menyebabkan seseorang itu akan jadi masalah di ginjal dan juga menyebabkan masalah disereksi pada lelaki selalunya. Daripada itu, kemudian juga penyakit keputihan pada wanita. Ini penyakit sariawan ataupun keputihan, ya, selalu akan berlaku macam ini. Kembung, angin, selalu banyak. Masalah hatinya sikit keras, ya, yang menyebabkan, dan kita juga kena lihat bahawa dia akan jadi mudah sakit, mudah ada peradangan pada dirinya, masalah pernafasan, asma dan juga pada masalah-masalah yang terkait dengan anemia, obesitas, terlalu kurus. Masya Allah, banyak sekali. Kalau kita belajar IBS, irritable bowel syndrome, pocket bowel, lakuna yang dapat kita lihat di zona yang kedua dan ketiga. Masya Allah, bagi mereka yang belajar dalam ilmu iridologi, kalaulah mereka yang belajar dalam ilmu iridologi, pocket bowel ini adalah masalah pertama yang kita nak rawat, iaitu masalah usus, biar lancar, biar tidak ada sembelit dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka rawatnya ialah rawatan resedung. Rawatan resedung itu adalah membunuh cacing, dan membunuh cacing itu spektrumnya besar, luas, dan herba yang kita gunakan Coccineum Plus, ataupun kita boleh gunakan NCL, atau kita gunakan Anti-Rex, ya, kerana dibuat daripada akar kuning, tetapi yang terbaik sekali ialah namanya Coccineum Plus. Dan kalau penyakit itu serius lagi, kita keluarkan satu herba kita yang bernama kapsul CCG. Ya, kapsul CCG ini adalah kapsul cacing khusus untuk membunuh. Kalau dalam pengobatan herba yang lain, mereka gunakan apa? Mereka gunakan biji labu. Biji labu. Boleh ambil biji labu itu, direbus bersama dengan susu, diberi minum. Ya, insya-Allah juga untuk membunuh cacing. Ya, boleh kita gunakan begitu. Bawang putih boleh kita gunakan. Kita boleh rebuskan bawang putih bersama dengan susu. Perlu ada susu, ya, untuk mengeluarkan cacing tersebut. Jadi itulah yang Pak Haji nak sampaikan. Terima kasih semua mereka yang mengikuti kuliah Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.